Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' min qalbi la yakhsha'. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wastamil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairik. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba rasulik. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadar lid dunya wa kulla mahalli lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquqi bi ma'rifatika al-khassah wa mahabbatika al-khalisah. Allahumma iftah alaina fathan qariba fi ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala pembendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, ayahanda bonda muslimin muslimat yang diberkati, yang dilindungi dan dirahmati Allah SWT sekalian. Syukur pada pagi duha yang berbahagia ini kita dihimpunkan lagi di dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama menyambung pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullah. Mudah-mudahan Allah sentiasa tambahkan kita ilmu yang bermanfaat dan meningkatnya pengenalan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar ia menjadi cahaya buat kita semua yang menyuluh kehidupan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bacakan ummul kitab dan hadiahkan kepada pengarangnya Imam Tirmizi dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang dilimpahkan ke dalam jiwa beliau. Wa ila hadratin nabiyyin mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita berada pada hadis yang ke bab 29. Kita masuk pada bab 29, iaitu babu maja'a fi qadahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Betul? Bab yang menceritakan tentang cawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cawan ataupun bekas minum dipanggil qadah. Qadah ni maksudnya utensils. Apa terjemahan utensils? Apa maksud utensils? Bekas. Pekakas. Yang dimaksud ni qadah ni bekas untuk minum. Tu qadah. Kalau gelas bahasa Arab panggil kaksun. Kaks.
Ka'sun. Ka'sun kana mizajuha kafura dalam Quran. Di dalam syurga nanti ada gelas-gelas yang berisi di dalamnya campuran sebatian camphor. Ayat lain mengatakan zanjabila, campuran halia, ya, tapi bukan halia macam di dunia ni lah, halia syurga. Macam mana perisa dia, wallahu alam, ya. Baik, ada pendapat mengatakan negeri Kedah tu, asal usul Kedah tu daripada bahasa Arab qadah, bekas, ataupun qadah ni bekas, boleh mangkuk pun boleh, cawan, dia semua yang spesies ni dipanggil qadah. Mengapa Kedah ni disebutkan daripada perkataan qadah, ya? Ada faktor-faktornya. Kerana Kedah ni kan tamadun kuno. Kedah ni antara tamadun yang terawal di semenanjung alam Melayu ni. Kedah antara yang tertua, dipanggil Kedah tua, ya. Jadi dalam sejarah peradaban alam Melayu di rantau ini, Kedah ni telah mencapai tahap peradaban dan tamadun dan menjadi tempat pembuatan perkakas yang berasaskan besi, ya, termasuklah pembuatan cawan, periuk, mangkuk, ya. Lebih-lebih lagi dalam yang berasaskan besi, ya. Penemuan arkeologi, penemuan demi penemuan menunjukkan bahawa Kedah ni dahulu kala telah muncul sebagai tempat penting lah, tempat pembuatan yang penting, tempat industri pembuatan perkara-perkara yang berasaskan besi yang penting. Mereka menjumpai relung-relung, tempat-tempat macam kilang lah, macam kilang buat perkakas besi. Ni sebelum Melaka, ya. Sebab Melaka ni dia agak terkemudian kalau nak banding dengan Kedah. Kedah lebih awal. Islam pun begitu, Kedah lebih ratusan tahun lebih awal daripada Melaka. Cuma kita belajar sejarah tu seolah-olah Melaka lah pertama dia terima Islam. Biasalah style sejarah ni, kerana akademik ni dia ada sentuhan orientalis sedikit. Orientalis ni dia suka kalau lebih lambat Islam datang lebih bagus. Dia tak suka kita ni tahu jati diri kita yang sebenar. Jadi jati diri kita yang sebenar, nenek moyang kita ni dah lama Islam, dah lama Islam. Jadi di Kedah tu dah terima Islam tu bila? Bila? Lebih kurang tahun 1000 Masihi, lebih kurang 1000 lebih Masihi, zaman Imam Ghazali, atau mungkin sebelum Imam Ghazali. Siapa raja yang pertama dulu yang masuk Islam di situ? Miro Mahawangsa tak silap saya. Kemudian bertukar nama kepada Sultan Muzaffar I. Sultan pertama Kedah masuk Islam, Sultan Muzaffar I. Atau nama asalnya apa ni? Sri Paduka Maharaja Darbar Raja, mangkat 1179, zaman Imam Ghazali. Lamalah kalau sebut Imam Ghazali, maksud ini tempoh masa yang lama, maksudnya lebih kurang 1000 tahun yang lampau, ya. Abad ke-12, ya, abad ke-12. Jadi Melaka ni bila? Melaka ni ada, ya, yang masyhur dalam buku sejarah tu 1411, tetapi penemuan sejarah mengatakan sebenarnya bukan 1411, sebelum itu lagi.
12 something sebenarnya. Melaka ni telah diasaskan 12 something. Baik, tak apa. Jadi Kedah ni wallah alam boleh jadi yang daripada bahasa Arab tu Kedah, sebab dulu Kedah ni dah muncul jadi pelabuhan yang penting, pelabuhan entry port, pelabuhan entry port yang penting, maksudnya tempat persinggahan. Maksudnya orang daripada belah barat kan, Eropah ke Arab ke, nak ke China dia singgah situ, pedagang Cina nak ke Arab dia singgah situ. Itu maksudnya pelabuhan entry port yang sibuk, antaranya di pelabuhan Kedah. Maksudnya dia dah muncul sebagai pelabuhan yang sibuk sebelum Melaka muncul lagi, sebelum Melaka muncul sebagai Melaka lagi. Baik. Tapi dulu waktu saya kecil, saya baca majalah gila-gila, majalah Ujang, dia kata Kedah ni lain. Ada orang kat sana dia buang air. Dah ke belum? Ke dah? Dia orang sembunyi-sembunyi dalam padi. Tak tahulah Ujang apa. Baik. Ujang pun sebut pasal Singapura. Singapura. Orang dah tak nak singgah situ, jadi orang sana panggil singgah. Jadi orang dah benci waktu tu sebab Pora. Lama-lama jadi Singapura. Wallahu alam. Menarik juga nama-nama asal usul. Baik, kita lihat hadis yang pertama. Saja bawa cerita sebab bab ni 2 hadis je. Wa bihi qala haddatsana Husain bin Aswad al-Baghdadi haddatsana Amr bin Muhammad haddatsana Isa bin Tahman daripada Sabit Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengeluarkan, yakni untuk memperlihatkan kepada kami cawan yang diperbuat daripada kayu tebal dan diikat dengan besi. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, ya, wahai Sabit, inilah cawan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabit ni tabi'in. Jadi tabi'in jumpa dengan sahabat. Jadi sahabat Nabi tunjukkan barang-barang yang digunakan oleh Rasulullah. Dan Anas bin Malik kan pembantu khusus Rasulullah. Jadi beliau pasti banyak menyimpan barang-barang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu cawan yang digunakan oleh Rasulullah adalah daripada kayu yang tebal kuat, yang tapaknya daripada besi dan tangkainya pun daripada besi. Hadis terakhir bab ini, wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Abdul Rahman anba'ana Amr bin Asim anba'ana Hammad bin Salamah anba'ana Humaid, dan Sabit daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku telah tuangkan pelbagai minuman untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cawan ini yang terdiri daripada air, nabis, madu dan susu. Jadi Sayyidina Anas dia kata dia pernah khidmat Rasulullah, dia tuang air. Kat sini disebutkan 4 jenis air yang Rasulullah consume dengan cawan ini, dengan cawan kayu tadi itu. Yang pertama air kosong, yang kedua nabis. Nabis ni air campuran kurma. Maksud kalau air banyak macam ni, letak 1 atau 2 biji kurma, tinggalkan semalaman. Tutuplah, letak 1-2 biji cukup dah untuk cawan kecil macam ni. Tutup. Malam lepas isyak ataupun sebelum tidur, nanti tengok esok subuh air dah bertukar warna. Air dah tukar warna gelap. Sebab apa? Dia dah serap sebatian kurma tadi. Kurma tadi pun dah hancur. Jadi kita gaul-gaul sikit, kita minum. Itu dipanggil nabis. Nabis, Rasulullah suka minuman tu, nabis. Semalaman cukup. Kalau lama-lama nanti dia jadi jadi tuak ke, dia jadi macam ketum, mabuk nanti. Tapi semalaman cukup, bagus untuk tenaga. Nabis.
Kemudian kurma tu boleh makan. Kurma yang hancur tu ambil, boleh makan. Ketiga, madu. Rasulullah konsum madu, sama ada minum begitu saja ataupun dicampur dengan air. Madu campur dengan air. Dan keempat, susu. Susu salah satu minuman kegemaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk dalam bab yang baru, bab yang ke-30, babu maja'a fi sifati fakihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang buah-buahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, apakah jenis buah-buahan yang Rasulullah makan? Ya. Dan bagaimana cara pemakanan Rasulullah terhadap buah-buah itu? Hadis yang pertama, Abi qala haddatsana Ismail bin Musa al-Fazari haddatsana Ibrahim bin Sa'ad, daripada ayahnya, daripada Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan kisak dengan rotab. Kisak ni spesies timun, ya. Spesies timun. Timun ni pun banyak spesies kan, macam-macam jenis timun. Lagi sekali, skinny. Saya tak tahu perkataan tu. Tapi di sini syarah ni dia kata timun yang ni seakan tembikai susu. Yalah, rock melon ni mungkin boleh dikategorikan dalam spesies timun. Kalau kita Google cucumber ataupun timun ni, dia banyak macam labu. Bila sebut labu kan banyak spesiesnya. Labu macam-macam bentuk ada. Limau pun begitu, sebut limau, macam-macam jenis limau ada. Limau pusat, limau ketiak, limau macam limau kasturi, limau purut, limau Bali. Sebut limau kan banyak spesies. Jadi kisak ni senang-senang timun lah, timun yang seakan tembikai susu. Baginda makan dengan rutab. Rutab ni adalah kurma yang separuh masak. Kurma yang setengah masak. Jadi kebiasaan Rasulullah, nanti kita akan tengok hadis-hadis yang berikutnya. Rasulullah kalau makan buah, Rasulullah suka gabungkan buah yang bersifat sejuk dan buah yang bersifat panas. Macam kurma ni bersifat panas, dan kisak macam yang seumpama timun ini, tembikai ini sejuk. Jadi Rasulullah suka seimbangkan. Ini Imam Tirmizi ni yang karang kitab ni, beliau meninggal sebab terlalu banyak makan kurma. Kisahnya begini, beliau pada satu malam beliau menelaah kitab, ya. Para ulama ni memang kadang-kadang malam-malam tak tidur. Bila dah tenggelam menelaah kitab, baca kitab, terlupa nak tidur, ya. Jadi ada orang bawa macam sebakul, satu barrel kurma, letak tepi dia, tempat beliau menelaah kitab. Jadi beliau galik, buka kitab, ambil, galik, menelaah kitab, tak perasan, satu persatu makan kurma. Rupanya sudah termakan banyak kurma, dia tak perasan. Memang orang dah tenggelam dalam kitab ni dah tak perasan apa dah. Jadi panas, kan? Panas, kurma tadi panas dalam. Beliau meninggal dunia. Tak lama lepas tu meninggal dunia, hari yang sama ataupun hari yang berikutnya. Itu kisah Imam Tirmizi. Alhamdulillah saya sempat menziarahi makamnya di Uzbekistan. Di sebuah perkampungan bernama perkampungan Tirmiz.
Tirmiz ni Uzbekistan lah, dalam Uzbekistan, tapi dia bersepadan dengan Afghanistan. Di situ ada satu orang lagi ulama hebat, panggil Al-Hakim Tirmizi, yakni wali Allah dan ulama sufi, ulama tasawuf, juga hebat dalam bidang hadis. Hakim Tirmizi itu bukan Imam Tirmizi yang ni, walaupun nama Tirmizi sama, tapi sebab mereka daripada kampung yang sama, Tirmiz. Cuma bezanya yang ni Imam Abu Isa Tirmizi, yang lagi satu tu Al-Hakim Tirmizi. Baik. Dulu ketika saya belajar kitab ni, kitab Tirmizi ni, bila sampai kepada hadis berkaitan dengan Rasulullah campurkan buah panas dengan buah sejuk ni, kita memang terus amalkan. Biasa jadi macam tradisi pengajian lah, macam tradisi pengajian. Bila esok nak masuk bab ni nanti, biasanya hari sebelum tu kita pelajar-pelajar dah set talam-talam, kita beli kurma, potong, buang biji, lepas tu ambil timun, potong kecil-kecil, sumbat dalam tu. Sumbat. Instead of biji kan, biji tu dah keluarkan, masukkan timun. Nanti bila kita dah habis bab ni, nanti kita akan keliling lah. Mula kita akan jamu ustaz dulu, lalu kita akan keliling untuk pelajar-pelajar semua ambil. Tradisi lah, tradisi pengajian, supaya jadi kita belajar hadis tu, kita dapat amalkan terus, ya. Baik. Hadis yang berikutnya, berkatalah hadatsana Abdah bin Abdullah Al-Khuzai Al-Basri, hadatsana Muawiyah bin Hisham daripada Sufyan daripada Hisham bin Urwah daripada ayahnya daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai tembikai dengan rutab. Tembikai sejuk, rutab panas. Kalau kat Malaysia ni, maka buah yang panas tu durian. Bolehlah makan dengan tembikai. Pasangkan dengan timun lah. Sebab kalau durian ni pun makan terlebih sikit, nanti badan panas semacam panas. Kadang susah nak tidur malam, panas. Makan durian punya pasal. Wabihi qala hadatsana Ibrahim bin Ya'qub hadatsana Wahab bin Jarir akhbarana, ayahku berkata aku mendengar Humaid, atau berkata hadatsani Humaid, berkata Wahab, Humaid itu rakannya, Humaid itu rakan Jarir ayah kepada Wahab, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan antara khirbiz dengan rutab. Khirbiz adalah tembikai kuning. Tembikai pun banyak dia punya spesies. Ada warna merah, ada warna kuning. Macam pisang pun ada spesies yang warna kuning, ada spesies warna biru. Baik. Khirbiz, tembikai, di sini tembikai Parsi berwarna kuning. Bi'abihi qala haddatsana Muhammad bin Yahya haddatsana Muhammad bin Abdul Aziz Ar-Ramli haddatsana Abdullah bin Yazid bin Salt daripada Muhammad bin Ishaq daripada Yazid bin Ruman daripada Urwah daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Urwah ni anak saudara Sayyidatina Aisyah, ya. Baginda Nabi SAW memakan tembikai dengan rutab. Rutab ni separuh masak. Ada orang tak suka makan sebab dia tak masak lagi. Tapi ada orang suka. Kelat-kelat dia tu ada orang suka. Getah-getah dia tu. Ada yang gian pula tu, ya. Memang ada jual di pasaran kurma yang separuh masak ni. Biasa dijual dengan tangkai sekali lah biasanya, ya. Dia warna kekuningan, tak silap saya, ya, warna kekuningan. Mahal sikit dia, lebih mahal.
Dia separuh masak, tak masak lagi tapi lebih mahal. Baik. Wa bihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id daripada Malik bin Anas. Ba'lih riwayat lain, haddatsana Ishaq bin Musa, haddatsana Ma'an, haddatsana Malik daripada Suhail bin Abi Salih daripada ayahnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, orang ramai apabila melihat buah pertama berbuah, mereka akan membawa kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ni bila mereka tanam pokok, jika pokok tu mula berbuah, buah yang pertama tu mereka tak nak rasmikan makan. Mereka nak Rasulullah yang rasmikan dulu makan buah yang pertama tumbuh daripada pokok yang mereka tanam. Ya. Jadi mereka akan bawa pada Rasulullah. Bila dihidangkan pada Rasulullah, apabila Rasulullah SAW mengambilnya, baginda berdoa. Doa ni ulama jadikan juga sebagai doa makan buah. Boleh. Walaupun kita tak jumpa dalam mana-mana hadis yang menyebutkan apabila Rasulullah hendak memakan buah, Rasulullah membaca doa sedemikian dan sedemikian. Ya, kita tak jumpa hadis yang seperti itu. Ya. Akan tetapi hadis yang lebih hampir kepada doa untuk nak makan buah, inilah hadisnya. Walaupun hadis ni lebih kepada para sahabat bawa nak hidangkan buah yang pertama. Buah yang pertama nak hidangkan, beri hadiah pada Rasulullah. Sebelum Rasulullah baca doa. Jadi dia tak dah straightforward doa makan buah begitu. Tak straightforward. Ya, sebab dan nak ikutkan lebih tepat, doa ni doa ketika buah yang pertama datang, dihidangkan kepadanya. Itu patutnya. Tapi ulama kata kandungan makna dalam doa ini sesuai untuk dibaca untuk orang yang nak makan buah. Maka tak menjadi masalah siapa-siapa yang jadikan doa ini sebagai doa makan buah. Ya. Apa doanya? Doa ni panjang. Nanti saya ajar yang pendek punya. Allahumma barik lana fi simarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyyuk wa inni abduka wa nabiyyuk wa innahu da'aka li Makkah wa inni ad'uka lil Madinah bimithli ma da'aka bihi li Makkah wa mithlihi ma'ah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, berkatilah kepada kami pada buah-buahan kami. Kalau kita dapat hafal yang tu pun dah cukup. Yakni Allahumma barik lana fi simarina. Cukup dah. Lagi nak makan tembikai, Allahumma barik lana fi simarina. Nak makan kurma, Allahumma barik lana fi simarina. Cukup dah. Tapi kalau ada siapa yang nak upgrade, nak panjang lagi, ada daya hafalan yang kuat, boleh tambah lagi. Dan berkatilah kepada kami pada kota kami. Berkatilah pada kami sa' dan mud kami. Sa' maksudnya gantang, mud maksudnya cupak. Maksudnya berkatilah sukatan dan ukuran, sukatan dan timbangan kami. Maksudnya lebatkanlah buah-buah kami, lebatkanlah buah-buahan kami, lebatkan pokok kami dengan buah-buahan. Itu maksudnya berkati sukatan dan timbangan kami. Ya Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu hamba-Mu, kekasih-Mu dan Nabi-Mu. Aku juga adalah hamba-Mu dan Nabi-Mu. Ya Allah, Nabi Ibrahim memohon kepada-Mu untuk Mekah dan aku memohon kepada-Mu untuk Madinah. Sebagaimana yang telah dipohon oleh Nabi Ibrahim kepada-Mu untuk Mekah dan yang serupa juga dengannya aku pohon untuk Madinah. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam memanggil kanak-kanak yang paling kecil yang dilihat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan memberikan buah itu kepadanya. Baginda dah tengok ada anak-anak kecil di sekelilingnya, bila datang buah macam ni Rasulullah suka happykan budak-budak kecil. Budak-budak kecil yang tak ada dosa ni, Rasulullah utamakan dia orang dahulu. Budak-budak pun suka buah. Ya. Dia Rasulullah akan panggil mana ada budak-budak kecil, bagi dulu buah-buahan tu pada budak-budak. Baik. Apa yang Rasulullah minta untuk kota Madinah? Seperti mana yang diminta oleh Nabi Ibrahim AS. Apakah yang diminta itu?
Yang pertama sekali, ya Allah, jadikan Mekah itu haram, tanah suci-Mu. Ya, maka Mekah itu jadi tanah suci. Sekarang apabila Rasulullah pindah ke Madinah, Rasulullah ni asalnya adalah warga negara Mekah, kelahiran Mekah, ya, penduduk asli Mekah. Tapi ketika umur 50 tahun begitu hijrah ke Madinah dan menetap di Madinah. Maka sekarang Nabi SAW meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan juga Madinah sebagai tanah suci-Mu, seperti mana Nabi Ibrahim pernah minta untuk Mekah. Maka Allah telah terima dan jadikan Madinah sebagai tanah suci yang kedua. Maka kedua tanah suci ini dipanggil Haramain. Haramain, dua tanah suci, Mekah dan Madinah. Haramain. Jadi bila dah dijadikan tanah haram, maka segala hukum hakam berkaitan dengan tanah suci terpakai di Madinah, ya. Apa yang tak boleh dilakukan di Mekah tak boleh dilakukan di Madinah, ya. Dan apa kelebihan kalau Madinah tu jadi tanah suci? Maksudnya siapa yang masuk ke dalamnya dia aman, masuk ke dalamnya dia mendapat ganjaran pahala yang berganda-ganda, ya. Seperti mana di Mekah itu beribadah di dalamnya berganda-ganda pahala, maka di Madinah juga berganda-ganda. Dia tak sama dengan tanah yang lain. Apabila tanah itu sudah digezetkan sebagai tanah suci, maka pahala berganda-ganda apabila dilakukan amalan di dalamnya. Satu nilai semayang kita yang kita lakukan di Madinah tak sama seperti yang kita lakukan di rumah. Begitu juga semayang kita lakukan di Masjidil Haram di Mekah tak sama seperti mana di luar Mekah, ya. Yang berganda itu seluruh Mekah lah, bukan Masjidil Haram je. Seluruh Mekah itu, yang apa namanya Mekah, semuanya digandakan. Tapi di Masjidil Haram mempunyai tambahan beberapa bonus yang lain. Digandakan, tapi walaupun seluruh Mekah digandakan, tetapi yang kawasan Masjidil Haram lebih berganda lagi. Jadi kalau orang sembahyang dalam hotel je rugilah, sebab yang dalam Masjidil Haram lebih berganda lagi. Baik. Kemudian doa Nabi Ibrahim, ya Allah, warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, gunakanlah rezeki kepada ahli keluarga yang aku tinggalkan di Mekah ini dengan buah-buahan. Yakni beliau minta datangkan buah-buahan ke tempat yang kering kontang. Mekah itu ketika Nabi Ibrahim sampai di situ, tinggalkan Siti Hajar, bukan ada Seri Malaysia, bukan ada Continental Hotel, bukan ada apa tu, Hilton, bukan ada homestay, ada chalet, ada shelter, tak ada. Pokok pun tak ada. Batu batan, kering kontang, kering, tak ada penempatan, tiada insan, tak ada. Siti Hajar tengok kanan tengok kiri, bukit bukau, batu batan, gunung ganang, pokok tak ada. Nak tumbuh macam mana? Batu batan tu, semua tu batu batan kawasan tu, dengan baby yang masih merah. Baby yang masih merah. Tapi Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk tinggalkan family dia di situ. Bila ditinggalkan, Nabi Ibrahim pergi. Siti Hajar bekerja-kerja. Bang, are you serious? Are you serious? This poor baby masih merah lagi, baru lahir. Merah lagi. Nabi Ibrahim senyap di atas unta.
Nabi Ibrahim pergi isyarat pada kuda, terus jalan. Jalan lagi, kejar lagi Siti Hajar kejar lagi. Bang, kamu nak tinggalkan kami di sini ke? Senyap Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim tak diizinkan Allah untuk berbicara. Hanya senyap saja. Kemudian Siti Hajar dapat faham sesuatu. Sungguh abang dia ni memang betul nak tinggalkan dia. Kemudian beliau, sebab tak nampak tanda beliau nak bagi perhatian, maka beliau bertanya, wahai abang, adakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim angguk, kalau begitu teruskan jalan. Kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan biarkan kami terbengkalai di sini. Teruskan perjalanan bang. Sebab isteri yang macam ini, dia tahu misi suami dia. Dia tak nak keep suami dia duduk 24 jam bersama dia di dalam rumah. Sebab tugas seorang suami, seorang lelaki adalah berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, berjihad, keluar di jalan Allah, keluar jalan Allah. Tak ada masa dia nak keep suami dia. Kata, bang, tolonglah bersama saya, tolonglah apit saya, iring saya. Tak ada. Beliau mengetahui bahawa ada misi yang lebih besar, ada suatu perkara yang Allah Ta'ala nak gunakan di sini. Maka Nabi Ibrahim pun berlalu pergi sampai tempat yang dah tak boleh nampak lagi keluarga dia. Barulah diizinkan Allah untuk dia turun daripada unta, untuk dia nangis merayu pada Allah, menghadap ke arah Kaabah. Kaabah belum terbina lagi, pergi ke arah family dia di situ. Ya Allah, kau datangkanlah buah-buahan kepada mereka, ya Allah. Kau cenderungkanlah hati manusia, ya Allah, pergi ke arah itu, ya Allah, dengan penuh tangisan. Sebab dia tahu dia dah tak diizinkan Allah untuk kembali di situ. Hanya setelah beberapa tahun baru dah dapat kembali, tapi dah jadi penempatan dah. Jadi penempatan sebab Bani Jurhum daripada Yaman dah mula datang, tengok ada perigi Zamzam. Anaknya Nabi Ismail pun dah tumbuh membesar. Maka Nabi Ibrahim ketika itu umur Nabi Ismail dalam 7 hingga 10 tahun lah, begitu. Jadi Nabi Ibrahim barulah diizinkan untuk bersama, tapi bila bersama tu cenderung sifat kebapaan tu terpaut pula pada anak comel pula. Cantik anaknya. Bila terpaut begitu, hati seorang Nabi ni Allah tak izinkan untuk ada pautan dengan makhluk, hanya pada Allah. Lebih-lebih lagi ini Khalilullah. Maka Allah Ta'ala menghantar perintah untuk korbankan anaknya. Zaman dulu korban memang manusia. Zaman kita ni korban kambing, lembu. Ya, itu syariat kita. Syariat dulu korban anak. Kita jangan kata, macam mana boleh nak sembelih anak? Jangan fikir-fikir nanti pening. Sebab syariat dulu lain, syariat sekarang lain. Kalau kita fikir nanti, doesn't make sense lah. Takkanlah nak kena sembelih anak sendiri. Tak berperi kemanusiaan lah kalau begitu. Itu kalau nak fikir kita punya logik akal. Logik akal kita memang begitu, terhad. Ya. Macam mana anak bapak kucing sanggup nak bunuh anak kucing dia sendiri? Ini kan lagi bapak manusia. Betul ke Allah suruh perintah ni sembelih anak sendiri? Nabi pula tu. Betul. Syariat waktu tu korban manusia. Korban manusia. Sebab tu atuk pada Nabi SAW ni nak ikut jejak langkah moyangnya Nabi Ibrahim tu. Kalau dapat 10 orang anak, nak korban seorang anak lelaki. Patutnya yang dikorban tu ayah Rasulullah, Abdullah. Cerita dia panjang pula. Nanti kita pula terfikir macam mana Abdul Muttalib nak sembelih anak sendiri. Pening kita nanti nak fikir. Sebab dia dah ikut jejak langkah Nabi Ibrahim tu. Cuma ialah zaman jahiliah dia tak dapat tak ada Nabi yang dihantar pada mereka. Jadi apa yang mereka tahu tentang Nabi Ibrahim, mereka nak cuba emulate. Mereka nak cuba contohi. Di antara nazar mereka kalau buat korban anak. Sebab tu Rasulullah SAW mengatakan, aku putera 2 korban. Nabi SAW tak pernah condemn atuk dia sebab nak sembelih ayah dia Abdullah. Tak pernah condemn. Sebab dah itu ikut syariat Nabi Ibrahim dulu. Abdul Muttalib ni orang yang bertauhid kepada Allah.
tak sembah berhala. Abdul Muttalib bukan nak korbankan anak dia demi berhala di Kaabah, bukan. Kerana Allah. Dia nak ikut syariat Nabi Ibrahim tu. Ya. Jadi Nabi SAW dalam hadis sahih mengatakan, ana ibnu zabihain, aku adalah putera kepada dua korban. Pernah dengar tak hadis ni? Tak pernah dengar. Hadis sahih. Pernah saya discuss hadis ni dalam, saya ingat TV apa, RTM, saya ingat. Saya Abdul Qadir Jufri dipartnerkan untuk satu tajuk sempena raya korban. Tajuknya Rasulullah putera dua korban. Jadi saya dengan Ustaz Abdul Qadir Jufri discuss lah apa yang dimaksudkan di sebalik hadis tu. Putera pada dua korban, maksudnya korban yang pertama itu adalah Nabi Ismail, moyang Nabi SAW, dan korban yang kedua adalah ayahandanya Abdullah yang Allah telah selamatkan dengan 100 ekor unta. 100 ekor unta sebagai ganti kepada Abdullah, sebab masyarakat Arab tak sanggup untuk yang nama Abdullah ini dikorbankan. Abdullah waktu tu dah umur remaja lah. Lepas tu dapat adik, cukup 10 orang anak lelaki. Jadi Abdul Muttalib buat undi, keluar nama Abdullah. Masyarakat Arab sayang Abdullah ni, sangat sayang sebab akhlaknya mulia. Seorang pemuda yang sangat baik. Sampai masyarakat Arab Quraisy kata, ginilah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib Raja Mekah. Ginilah, lebih bebas, kalau kamu betul-betul nak korbankan Abdullah, kan, bebaskan dia, kami ganti dengan anak kami. Kami tak sanggup Abdullah yang dikorbankan. Lagi-lagi Abdullah ni orang memang nampak ada kesan cahaya pada wajahnya. Semua orang boleh nampak. Cahaya itu cahaya Nabi SAW. Cahaya itu hanya hilang ketika beliau bernikah dengan Siti Aminah. Cahaya bukan macam spotlight pula, ya. Cahaya yang sesuai dengan kulit manusia. Cahaya yang sesuai dengan kulit manusia. Bukan macam spotlight. Macam mana Ustaz kata ni? Ada spotlight, keluar ke cahaya? Sudah. Cahaya yang sesuai dengan kulit manusia. Cuma kesan itu hilang ketika beliau bernikah dengan Siti Aminah. Kerana itulah berpindah dalam rahim Siti Aminah. Baik. Dan apa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim untuk Mekah dan apa yang didoakan oleh Nabi SAW untuk Madinah dikabulkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala cenderungkan manusia satu dunia ke haramain ini dan datangkan buah-buahan daripada pelbagai musim, daripada pelbagai negeri. Dan durian pun boleh jumpa. Durian di Mekah, di Madinah. Iya. Makan durian kat Madinah. Dahsyat tak dahsyat? Oh, syurga buah-buahan. Lebih-lebih Madinah kan. Mangonya, anggurnya, oranye. Berkat doa Nabi SAW. Nampak buah-buahan teringat. Tu kita kelebihan belajar hadis ni. Nampak orang jual buah-buahan teringat doa Rasulullah. Tengok buah-buahan berlambak dekat supermarket dekat Mekah. Ini berkat doa Nabi Ibrahim AS. Baik. Jadi kalau kita nak amalkan doa makan buah boleh. Yang tu. Kita boleh ambil sebahagian yang pertama tu, Allahumma barik lana fi simarina. Baik. At least adalah doa kita nak baca waktu makan buah. Tapi kalau siapa nak baca doa biasa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, untuk makan buah boleh. Tak ada masalah. Ya. Hadis yang berikutnya, Wabihi qala haddatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi anba'ana Ibrahim bin Mukhtar, daripada Muhammad bin Ishaq, daripada Abi Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir, daripada Rubayya binti Muawiz bin Afra radhiyallahu anha berkata,
Muaz bin Afra mengutus aku. Ini pakcik dia. Pakcik dia mengutus dia. Mengutus aku untuk membawa satu talam rutab. Sebab Rasulullah suka makan kurma separuh masak. Di atasnya juga terdapat buah kisah zurub. Kisah zurub ni tembikai susu. Yang di atasnya terdapat bulu-bulu halus. Memang ada tembikai ni dia macam ada jenis permukaan kulit dia tu macam ada macam bulu-bulu halus gitu. Ya. Macam buah kiwi. Tapi kiwi ni lebih lebat kan? Lebih lebat bulunya. Tapi ada jenis buah tembikai susu dia permukaan dia macam bulu-bulu halus gitu. Dipanggil kisah zurub. Baginda Rasulullah SAW sangat suka buah kisah. Maka aku bawakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Di samping baginda sallallahu alaihi wasallam terdapat perhiasan yang sampai daripada Bahrain. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil perhiasan itu dengan sebelah tangannya dan memberikan kepadaku. Kalau kita susah nak faham kisah ni macam mana ni, sekejap kata itu ini. Senang lah, cucumber je lah, senang. Dah. Senang. Sebab zaman sekarang pun kalau sebut timun, kalau bahasa Arab memang kisah, dia panggil kisah. Kita pergi kedai grocery nak beli timun, uridu an ashtari hadzal qita'. Atini salasan. Saya nak beli timun ni, berikan saya 3 biji. Jadi harta daripada Bahrain. Bahrain ni memang nama lama lah. Sejak zaman tu lagi dah nama Bahrain. Nama-nama dunia Arab sekarang ni memang sejak zaman Rasulullah dah memang ada. Contoh Bahrain, Qatar, Doha. Doha tu bukan nama baru tu. Nama lama, nama kuno. Belajar sejarah kita akan tahu Doha, Qatar nama lama. Sebelum zaman Rasulullah lagi. Doha tu pelabuhan penting zaman dulu. Dan dulu zaman dululah ratusan tahun memang tempat ulama. Orang memang singgah untuk belajar ilmu agama di Doha, Qatar. Sebab ada ulama yang berkampung di situ. Begitu juga dengan Dubai, Abu Dhabi, ni nama-nama Oman, Yaman, ni semua nama-nama lama di dunia Arab. Jadi sepanjang hidup Rasulullah, jumlah harta rampasan perang yang paling besar jumlahnya adalah yang datang daripada Bahrain. Datang daripada Bahrain. Jadi dia datang pada waktu malam. Ketua angkatan ketika itu adalah Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah. Rasulullah perintahkan dia untuk longgokkan semua harta-harta itu dalam Masjid Nabawi di sebuah penjuru. Jadi keesokan paginya Rasulullah menghabiskan semuanya itu untuk dibahagi-bahagikan kepada seluruh fakir, miskin dan orang-orang muslimin yang layak untuk dapat bantuan. Rasulullah sendiri yang settlekan satu persatu. Semua keluarga yang layak dapat, Rasulullah sendiri yang agihkan. Jadi bila Rubaiyah ni datang bawa talam buah, dia kata, ni keluarga ni belum dapat. Kamu buat macam ni tangan. Belum buat macam ni, Rasulullah ambil. Ni untuk kamu semua. Dia bawa balik. Apa itu? Emas, permata, mutiara, gelang emas, cincin emas, rantai emas. Jadi dia pergi jumpa Rasulullah, bawa buah-buahan, balik bawa emas, barang kemas. Hadis yang berikutnya, bihi qala hadatsana Ali bin Hujr anba'ana Syarik daripada Abdullah bin Muhammad bin Aqil daripada Rubaiyah binti Muawis bin Afra radhiyallahu anha berkata, aku datang menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa satu talam rutab dan buah-buahan zurab. Baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadaku perhiasan sepenuh tangannya. Atau perawi ragu, Rubaiyah berkata emas. Ini Rasulullah memberikan sepenuh tangan emas, sepenuh tangan daripada longgokkan emas tadi, barang kemas daripada emas. Bab yang berikutnya, bab ke-31, babu maja'a fi sifati syarabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab menceritakan tentang minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wabihi qala haddatsana Ibnu Abi Umar haddatsana Sufyan daripada Ma'mar daripada Az-Zuhri daripada Urwah daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, minuman yang paling disukai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah minuman manis yang sejuk. Baginda suka manis-manis, baginda suka manisan dan baginda suka minuman yang manis. Manisan, halwa. Seperti mana yang bab yang sebelum ni kita belajar, Rasulullah suka manisan, halwa, coklat, tu Rasulullah suka. Kalau zaman tu ada KitKat, Snickers, Cadbury, Ferrero Rocher, semua tu Rasulullah suka tu. Dan minuman yang manis dan minuman yang sejuk, sebab ini semua nikmat yang dapat dirasai. Jadi bila dapat rasa waktu tengah, lagi dunia Arab ni selalu panas, dapat air sejuk, dia punya kesyukuran tu alhamdulillah, berbanding air biasa. Dapat air sejuk, Masya Allah. Dapat air manis pula. Rasulullah ni orang yang aktif, dia tiap hari aktif daripada pagi sampai malam. Jadi memang beliau perlukan kalori, perlukan glukos yang mencukupi. Sebab tu beliau suka manisan. Dan baginda sentiasa berlapar. Baginda sentiasa berlapar. Tapi orang yang suka manis-manisan, aktif pun tidak, berlapar pun tidak, dia jadi lain, jadi benda lain dalam badan dia. Jadi penyakit lah. Jadi penyakit. Dan hadis ni oleh kerana Rasulullah suka minuman yang sejuk begini, maka Sayyidina Ali pun suka minuman sejuk. Para wali-wali Allah, para masyaikh tarikat, contohnya Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, kalau beliau ada dua pilihan. Siapa Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili? Pengarang Hizbul Bahar. Hizbul Bahar, pengarangnya wali Allah besar ya. Nama Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, pengasas tarikat Syadziliyah. Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili ini guru kepada Imam Abu Abbas Al-Mursi, dan Imam Abu Abbas Al-Mursi ini adalah guru kepada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Hikam. Jadi Imam Abdul Hasan Syadzili ni, kalau ada dua minuman, mana yang paling sejuk, dia akan pilih yang sejuk. Orang bertanya kenapa? Kerana minum sejuk ni, dia punya datang alhamdulillah tu daripada lubuk jiwa. Dia punya perzahiran kesyukuran tu lebih mendalam gitu. Kalau minum air biasa, alhamdulillah. Tapi kalau air sejuk waktu tengah panas, tengah dahaga pula, alhamdulillah. Betul-betul datang daripada lubuk jiwa tu, puas. Sebab memang Rasulullah begitu. Rasulullah ni suka menggunakan nikmat. Rasulullah bersabda, Allah suka dengan hambanya yang menzahirkan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya. Jadi kalau macam Imam Abu Hasan Syadzili katakan, kalau beliau berjalan, ada pokok teduh, ada tempat tak berteduh, beliau akan tunggu di tempat yang berteduh, tempat ada nikmat. Walaupun tempat yang luar ni lebih susah payah, tapi Rasulullah suka, Allah juga suka untuk seseorang tu gunakan nikmat yang ada. Maka duduk bawah pokok. Kalau orang itu tak pusing, nak susah paksa di luar, tak ada masalah. Tapi dia jangan salahkan orang kalau ada orang nak guna teduh daripada redup pokok tadi. Baik, hadis yang terakhir bab ini, 3 bab dah kita belajar. Hadis terakhir bab ini,
Wabihi qala hadatsana Ahmad bin Mani hadatsana Ismail bin Ibrahim anba'ana Ali bin Zaid daripada Umar, iaitu Ibnu Abi Harmalah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Ibnu Abbas ni sepupu Rasulullah, tapi sepupu yang pangkat kanak-kanak. Rasulullah dah usia lanjut lagi lah, walaupun sepupu, tapi ni sepupu yang muda. Sepupu yang muda. Rasulullah dah usia tua, Ibnu Abbas masih kanak-kanak lagi, tapi sepupu. Sebab Sayyidina Abbas ni, Sayyidina Abbas pakcik Rasulullah, tapi pakcik yang tua 2 tahun je beza daripada Rasulullah. Jadi lebih kurang sebaya je lah. Sayyidina Abbas walaupun pakcik Rasulullah, tapi tua 2 tahun je daripada Rasulullah. Baik. Ini cerita Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Beliau ni sepupu Rasulullah, dan makcik dia kahwin dengan Nabi SAW. Makciknya bernama Maimunah. Maimunah ni adik mak dia. Mak dia tu kahwin dengan Abbas kan. Mak Abdullah bin Abbas kahwin dengan Abbas. Jadi mak dia ni ada adik nama Maimunah. Maimunah ni menikah dengan Rasulullah. Jadi Ibnu Abbas ni memang keluar masuk rumah Rasulullah, dan memang kadang tidur rumah Rasulullah. Sebab tu makcik dia kan. Biasa ni nephew tidur rumah uncles, aunties, biasa. Kadang-kadang ada yang lebih rapat dengan uncle dengan aunties lebih daripada parents masing-masing. Suka tidur, lebih-lebih ada cousin ke apa ke. Rumah tu dia suka berkawan. Biasa. Look forward nak tidur rumah aunties, uncle. Ibnu Abbas ni pula, beliau tak adalah cousin. Sebab Maimunah ni taklah melahirkan anak untuk Rasulullah. Tapi Ibnu Abbas suka tidur sebab beliau suka nak duduk dengan Rasulullah. Kadang beliau tinjau, kadang satu malam beliau tak tidur nak tengok apa yang Rasulullah buat. Jadi kemudian beliau akan dapat riwayatkan hadis apa yang Rasulullah buat pada waktu malam dalam rumah. Kadang Sayyidina Ibnu Abbas tak tidur, satu malam tak tidur. Di baring pun buat gitu. Sebab dia tidur pun tepi dalam bilik yang sama. Sebab rumah Rasulullah ni dia bilik-bilik je. Dia bilik, dia panggil hujrah. Dia tidur situ juga. Nanti dia tengok Rasulullah, apa yang Rasulullah buat malam-malam. Kalau ada hadis yang lain panjang, beliau ceritakan apa yang Rasulullah buat pada waktu malam. Okey, yang ni kita nak tengok. Aku masuk ke rumah bersama baginda Rasulullah SAW. Aku dan Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid pun sahabat Nabi yang lain, tapi lebih sahabat Nabi yang tua, ya. Ke rumah Sayyidina Maimunah. Sayyidina Maimunah ni makcik Ibnu Abbas. Sayyidina Maimunah radhiyallahu anha mendatangkan kepada kami segelas air susu. Maka baginda Rasulullah SAW meminumnya. Kedudukan aku duduk di sebelah kanan baginda dan Sayyidina Khalid radhiyallahu anhu di sebelah kiri baginda. Rasulullah ni memang adab baginda akan mengutamakan orang yang berada di sebelah kanan. Pada ketika itu berbetulan di sebelah kanan baginda sahabat Nabi yang kanak-kanak, yang sebelah kiri sahabat Nabi yang tua. Yang kanak-kanak ni Abdullah bin Abbas. Baginda SAW bersabda kepadaku, minuman ini untuk kamu. Maksudnya sebab dia ada kat belah kanan, jadi memang Rasulullah nak utamakan, kebiasaan Rasulullah akan utamakan yang belah kanan. Okay, this is for you, but if you want, kalau jika kamu inginkan, berikan baki minumanmu untuk Sayyidina Khalid. This is for you, but if you wish willingly, please give the leftover to Sayyidina Khalid. Aku berkata, dalam syarah hadis maksudnya aku berkata di dalam hati. Abdullah bin Abbas berkata dalam hati, aku akan minum sampai habis dan tak akan meninggalkan sedikit pun bagi minumanmu ya Rasulullah. But he said in his heart, I will finish it all.
whatever the leftover comes from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I will not compromise to anyone else. It's only for me. Para sahabat, kalau bab mengambil berkat dengan Nabi Muhammad, bab ini sahaja yang mereka tidak berkompromi, mereka tidak bekerjasama dengan yang lain. Padahal mereka lah sahabat Nabi dengan kelompok yang Allah Ta'ala puji dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang-orang yang sahabat ini adalah orang-orang yang sentiasa mengutamakan ke atas orang lain berbanding diri mereka, walaupun ketika itu mereka yang susah, tetap mereka akan utamakan orang lain. Itu memang ciri-ciri sahabat. Mereka sentiasa utamakan orang lain lebih daripada diri mereka sendiri, except in one thing, that is to make tabarruk from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk ambil berkat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tak akan berkompromi. Dalam hadis sahih yang lain, kalau ketika Rasulullah ambil air sembahyang, kan ada air jatuhan, para sahabat semua berpusu-pusu, berebut-rebut, bertolakkan nak ambil air daripada jatuhan daripada anggota badan Rasulullah, air yang lebih-lebih terjatuh ketika ambil wuduk. Berebut-rebutan macam nak berperang. Sebab dalam hadis sahih kata, kanu yuqatiluna, mereka saling perang memerangi antara satu sama lain, berebut, berpusu-pusu. Berperang macam ni bukanlah angkat pedang semua, tak. Masuk kat situ seperti orang nak cium Hajar Aswad tu kan. Macam itulah. Kita jadi penonton. Ya Allah, bila aku dapat cium Hajar Aswad, macam dia punya gaya. Ya Allah, ya Rab, manusia begini, ada sampai dah terangkat naik atas, ada yang sampai dah ke bawah. Macam itulah para sahabat dengan air jatuhan daripada anggota badan Rasulullah SAW. Kalau saya lah boleh dapat bawa tuan-tuan perempuan buat rombongan sambil belajar, pergi zaman teleport, zaman back to the past, pergi zaman Rasulullah masuk dalam Masjid Nabawi, tengok para sahabat ni, macam itulah keadaannya. Semua nak ambil berkat Nabi SAW. Kalau dalam rombongan tu ada Salafi Wahbi, pening dia. Dia akan kata, macam ni ke agama, ambil berkat ni. Kan Salafi Wahbi dia kata kan, macam ni ke agama, agama ni semayang, puasa, zakat, haji, apa ambil berkat ni, berkat daripada Allah, dia kata. Kalau dalam rombongan ada Salafi Wahbi, pening dia. Tapi nak datang sekali, datanglah, boleh tengok. Tapi saya tak mampu bawa lah. Nak ceritakan saja. Ini keadaan para sahabat, situasi para sahabat mengambil berkat. Bab ambil berkat, memang para sahabat tak berkompromi. Ada riwayat menyebutkan Rasulullah berbekam. Jadi darah bekam tu Rasulullah bagi pada sahabat, kata buang. Ada yang kita ingat sahabat nak buang, sahabat tidak akan berkompromi dalam hal seperti itu. Rasulullah kata pergi buang, dia pergi tempat kanan kiri tak ada orang. Jangan kita rasa geli, sebab kalau saya berada pada tempat sahabat tu, saya akan minum, saya sendiri akan minum. Sahabat tadi kembali, Rasulullah kata, kamu dah selesaikan tugas? Sudah ya Rasulullah. Kemana kamu buang? Saya buang di tempat yang tak ada siapa boleh jumpa. Kamu minum ke? Ya Allah, saya tak suruh pun kamu minum, tapi sebab kamu dah buat dan darah aku dah bercampur dengan darah kamu, maka Allah mengharamkan api neraka ke atasmu. Ambil berkat punya pasal. Sahabat tadi dia tak cari dalil, mana dalil yang boleh minum darah Rasulullah, sebab para sahabat faham apa saja yang keluar daripada Rasulullah adalah suci. Darah bekam ni ada banyak riwayat yang lain. Begitu juga dengan air kencing Rasulullah SAW. Para sahabat tidak akan lepaskan.
jika ada dalam botol, sebab kadang-kadang Rasulullah buang air kecil dalam botol, dalam bilik airnya. Jadi Rasulullah, biasanya Rasulullah yang akan uruskan sendiri air. Ada sekali tu Rasulullah masuk, dia kata, mana pula botol ni? Dia tanya isterinya, siapa yang kemas tadi ni? Dia kata, pembantu kita, Sayyidatina Barirah radhiyallahu anha. Panggil dia, mana botol tu? Dia pun datang, bawa botol tu. Dah kosong dah. Kemana kau buang? Tak buang ya Rasulullah, aku minum. Kalau saya berada di Sayyidatina Barirah, saya takkan tinggalkan satu titis air pun kalau air kencing Rasulullah SAW. Ini para sahabat lebih memahami Nabi SAW lebih daripada orang lain lagi. Rasulullah mengatakan, ya Allah, saya tidak meniru yang sedemikian itu, tapi kerana sebahagian daripada diriku sudah bercampur dengan dirimu, maka badanmu diharamkan Allah daripada api neraka. Kalau itu najis, sudah itu Rasulullah akan memarahi. Sebab pembawa syariat mesti menjelaskan syariat. Tapi apa sahaja yang keluar daripada diri Rasulullah, semuanya suci. Ada satu perkara saja yang para sahabat cuba cari tapi tak pernah jumpa. Tak ada siapa yang pernah jumpa. Itu najis Rasulullah SAW bila buang air besar. Sebab di situ tanah pula tak berkompromi. Tanah tak berkompromi dengan sahabat yang lain. Sebab apa? Para sahabat ni sentiasa lihat, kalau Rasulullah buang air di mana, buang air besar di mana. Kalau Rasulullah dalam perjalanan, Rasulullah berhenti buang air besar, Rasulullah berlalu saja, para sahabat antaranya ada Sayyidina Abu Bakar sendiri, mereka akan terkam di tempat tersebut cari. Dah gali berkaki-kaki dah tak jumpa. Dalam hadis mengatakan, kami seolah kami ni berlumba-lumba dengan tanah. Kalau bab najis yang bawa air besar ni, kami berlumba dengan tanah dan kami tak pernah menang. Sebab tanah dia akan telan lagi, telan dan kami tak pernah jumpa. Baik. Baginda Rasulullah bersabda, kemudian Rasulullah cakap benda lain pula, sesiapa yang Allah berikan kepadanya makan sesuatu makanan, hendaklah dia membaca Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ya Allah, wahai Tuhan kami, berkatilah kami pada makanan ini dan berilah kami makanan yang lebih baik daripada ini. Ini untuk makanan yang biasa. Tapi untuk susu lain. Sebab susu makanan yang terbaik. Kita tengok. Dan sesiapa yang Allah berikan minuman susu kepadanya, maka hendaklah dia membaca Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, wahai Tuhan kami, berkatilah kami pada minuman ini dan tambahkanlah kepada kami minuman seperti ini. Sebab tak ada yang lebih baik daripada susu, maka kita tak minta, ya Allah, kurniakan aku yang lebih baik daripada ini, seperti mana makanan yang lain. Tapi untuk susu, ya Allah, tambahkan lagi minuman susu, sebab ini yang terbaik. Kita tak minta lagi yang terbaik. There is no other food that better than milk. Kemudian lihat apa Rasulullah kata. Kemudian Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, baginda Rasulullah SAW bersabda, tiada sesuatu pun yang boleh menyamai kedudukan makanan dan minuman selain susu. There is no other type of food that fit the nutrient as a food and as a drink besides milk. Maksudnya susu ni ianya mempunyai nutrien yang menyamai kedudukan makanan dan minuman sekaligus. Tak ada sesuatu yang lain seperti ini. Sebab nutrien ataupun kandungan zat dan khasiat yang terkandung dalam susu mencukupi sebagaimana makanan mencukupi manusia. Dalam susu ada lemak. Di situ je, macam mana kita makan nasi lemak, kita dapat lemak sekali di situ. Susu pun ada. Kalau tak makan nasi lemak, minum susu. Dalam susu tu ada lemak, kata Rasulullah. Oleh kerana ada lemak, kata Rasulullah, kalau kamu nak sembahyang lepas minum susu, hendaklah kamu berkumur, kata Rasulullah. Sebab ada lemak-lemak yang mungkin tak nampak dengan mata kasar kita, tapi lemak-lemak itu melekat di gusi kamu, di gigi kamu. Maka bila kamu nak sembahyang, lepas kamu minum susu, hendaklah kamu berkumur terlebih dahulu supaya nak membersihkan kesan-kesan lemak yang melekat di
mulut kamu. Ada orang yang baca hadis tu tersilap. Dia kata, siapa yang minum susu dia kumuh. Macam ni. Ini salah faham hadis ni. Sama ada dia baca hadis tak ada guru, dia baca kitab tanpa guru, ataupun dia belajar hadis tanpa sanad. Tanpa sanad. Biasa belajar hadis tanpa sanad ni memang macam-macam keajaiban, kecelaruan, kepincangan, kefahaman berlaku. Rasulullah bukan suruh kumur susu tu. Maksud hadis tu, lepas minum susu, kumur dengan air biasa yang lain. Sebab ada lemak yang melekat pada mulut kamu. Fa inna lahu dasamun, kata Rasulullah. Ya. Tapi kita tak ada kumur susu sini, ya. Alhamdulillah, syukur. Dan ya, habis di situ. Kita akan sambung bab yang ke-32 pada pengajian yang akan datang. Bab macam mana cara Rasulullah minum. Dan mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kita taufik dan hidayah untuk kita amalkan apa yang kita belajar, dan bertambah cinta kita dan rindu kita kepada Rasulullah SAW, dan kita sampaikan kepada orang lain yang tidak hadir dalam majlis. Moga Allah Ta'ala kurniakan kita kesudahan yang baik dan menjauhkan kita daripada kesudahan yang buruk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Subhanallah bihamdih, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.